Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid kelas Dahlia. Bertemu kita kembali untuk tahun yang baru 2021. Tapi apakan daya, kita masih tidak dapat berjumpa seperti biasa di sekolah. Kita teruskan sesi PDPR kita seperti hujung tahun lepas. Kita belajar di rumah. Belajar tetap belajar. Di mana kita, ilmu tu tetap penting. Okey, kali ni video cikgu berbeza sikit. Cikgu dah pandai sikit lah. Itulah dia ilmu. Kita cuba jumpa benda baru, kita cubalah. Berbeza sikit kalau sebelum ni cikgu kena tunjuk buku dekat kamera lah apalah. Kali ni insyaAllah tak ada. Cikgu buat ni pun tetap pakai telefon, tapi dia lebih bagus dan lebih mudah untuk dikendalikan. Okey, kita akan tahun ni untuk kelas Dahlia, cikgu akan mengajar 2 subjek. Satu PJ dan satu lagi sains sosial dan alam sekitar. Okey, untuk tajuk kita untuk hari ni, kita nak belajar tentang sains sosial, alam sekitar. Tajuk yang pertama. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar pada untuk topik yang pertama ni. Okey, kejap ya, cikgu kecilkan dulu. Tengok. Okey, seterusnya. Baiklah. Okey, kita tengok dulu tajuk kita hari ni. Cikgu tengok di mana Google Drive cikgu. Ni. Okey. Kita tengok dulu apa tajuk kita. Ini dia. Bukan di sini, silap. Ni. Okey, kita tengok di sini. Okey. Kita terbalikkan. Nampak? Kan mudah. Okey. Boleh kecilkan, boleh besarkan. Okey, ni tajuk kita yang pertama. Di bawah tajuk kita yang pertama, kita tengok ni. Ni dia tajuk 1. Apa ni? Kita tulis manusia. Apa yang kita akan belajar? Yang pertama, topik pertama, kita nak belajar ni, mengenal pasti peringkat tumbesaran manusia. Apa itu? Apa yang kamu perlu buat? Kamu kena menyatakan ni, menyatakan peringkat tumbesaran manusia. Ada 4 peringkat. Kat situ dia tulis bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Itu yang kita nak belajar hari ni. Macam mana kita nak belajar? Okey, seterusnya kita pergi ke kita pergi ke tajuk. Cikgu lupa. Okey, sekejap ya. Kita pergi lah ni. Ini YouTube. Cikgu tunjuk contoh dia. Bukan susah. Sebenarnya kamu nak belajar, kalau cikgu bagi tajuk dan kamu nak belajar sendiri, senang je.
kat YouTube. Ada macam-macam. Contoh macam ni kan. Cikgu buat je macam ni. Search kat YouTube. Nampak tu? Peringkat apa? Pendidikan khas sains pendidikan khas tahun 6. Cari. Nampak tu. Keluar dah. Susah ke? Senang. Kalau kita nak, senang. Kita boleh usaha sendiri sebenarnya. Terpulang pada diri sendiri. Sebelum tu kita sama-sama kita tengok video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, cikgu nak bagi kredit video kepada Cikgu Arif ni. Cikgu Arif ni sebab cikgu tak buat video ni. Cikgu ni yang buat. Cikgu duk komen je. Jadi cikgu bagi kredit kepada dia. Terima kasih banyak sebab publikkan video ni supaya so cikgu boleh gunakan untuk mengajar anak-anak murid cikgu. Dia pun cikgu juga ni. Nama dia Cikgu Arif, kata silap. Apa khabar semua? Ingat lagi tak nama cikgu? Kamu semua bersama saya, Cikgu Arif. Cikgu Arif. Jadi cikgu nak ucapkan selamat memulakan sesi persekolahan 2021. Cuma dia tak nyatakan semoga dia kamu semua mengajar di sekolah mana. Dan cikgu pasti kamu semua bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran 2021 ini. Cikgu harap kamu semua sentiasa mengamalkan kebersihan dan gaya hidup sihat, dan jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita mulakan kelas pertama pada tahun 2021 ini dengan bacaan doa. Sebelum itu kita mulakan dengan umum kita amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Murid-murid, mari tadah tangan mengaminkan bacaan doa yang cikgu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma zubna ya rabbi fahman nabiyyina wa imzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, kamu semua dah bersedia untuk belajar? Bagus. Jadi selamat belajar, cikgu ucapkan. Hai murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Tajuk sama kan? Apa khabar? Bertemu lagi kita dalam kelas pembelajaran maya, sains, sosial dan alam sekitar. Pada hari ini tu nampak tu sekolah kebangsaan hitam mengenai Batu Pahat Johor. Orang Johor. Peringkat pertumbuhan manusia. Pada akhir pembelajaran nanti, kamu
akan dapat mengenal pasti peringkat-peringkat pertumbuhan manusia. Jadi, murid-murid, kalau dah bersedia, mari kita belajar. Jadi, murid-murid, apakah peringkat pertumbuhan manusia? Ada siapa-siapa tahu? Semua boleh buka buku teks. Peringkat pertumbuhan manusia tajuk pertama, unit 1. Perubahan bentuk dan fizikal seseorang yang bertambah video, dari semasa ke semasa mengikut kematangan diri. Maknanya murid-murid, jika kamu makin dewasa, fizikal dan bentuk badan kamu akan berubah. Cuba bayangkan waktu kamu kecil bagaimana bentuk badan kamu dan sekarang bagaimana bentuk badan kamu. Masa kecil kamu terbaring kan, merangkak, meniarap. Sekarang badan kamu dah besar, otot-otot kamu dah kuat. Kemudian proses pertumbuhan manusia ini juga berlaku secara berperingkat. Maknanya murid-murid, dia ada tahap-tahap yang tertentu. Ia tidak akan berlaku seperti jika kamu lahir pada hari ini, minggu hadapan kamu dah keluar janggut dan dah berubat macam orang tua. Ada peringkat. Cuba kamu ingat juga waktu kamu kecil. Waktu kamu kecil, kamu tak ada gigi, kan? Belum tumbuh gigi. Sekarang kamu dah ada gigi. Ada yang dah gugur pun giginya. Jadi murid-murid, apa peringkat-peringkat pertumbuhan tersebut? Peringkat pertama adalah peringkat bayi. Ingat tadi, 4 peringkat tadi. Peringkat kedua, peringkat bulatkan kanak-kanak. Peringkat ketiga pula adalah peringkat remaja. Dan akhir sekali adalah peringkat dewasa. Ini adalah peringkat-peringkat pertumbuhan tersebut. Maknanya kamu bermula dengan sebagai bayi, kemudian kamu akan berubah menjadi kanak-kanak, kemudian ke peringkat remaja, dan akhir sekali kamu akan berada di peringkat dewasa. Jadi murid-murid, pada pendapat kamu, ada tak perbezaan tumbesaran antara lelaki dan perempuan? Ada tak? Ya, ada. Antaranya, bentuk badan yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Bukan tu. Malahan lelaki boleh ada misai dan janggut tahu. Macam ada perubahan. Cikgu Pak berhentikan kejap. Setiap orang, bukannya lelaki atau perempuan, setiap orang di setiap manusia ni dia ada berbeza peringkat tumbesarannya. Macam cikgu dengan yang sebaya, yang lahir di hari yang sama pun dia akan berbeza. Ada yang terlebih besar sikit, ada yang terlebih tinggi, ada yang daripada tu dia apa orang cakap rendah je. Dia memang berbeza. Kadang tu ada yang waktu dia di sekolah rendah tu, dia tu paling tinggi, paling rendah. Tapi satu masa bila dia dah dewasa, dia jadi tiba-tiba dialah yang paling tinggi. Berbeza. Bila masuk sekolah menengah, dia menjadi yang paling tinggi. Memang berbeza. Bukan di antara lelaki dan perempuan, di antara lelaki dengan lelaki pun berbeza. Walaupun dia lahir pada hari yang sama, di waktu yang sama, dia mesti berbeza. Okey, terus. Murid-murid, berapa pula umur di setiap peringkat? Bagi peringkat bayi, umurnya adalah 0 hingga 2 tahun. Di peringkat kanak-kanak pula, sekitar 3 tahun hingga 12 tahun. Di peringkat remaja pula adalah pada umur 13 tahun sehingga 20 tahun. Dan
peringkat dewasa pula adalah 21 tahun hingga ke atas dan ke atas. Okey? Jadi, jika cikgu berada di peringkat dewasa, kamu berada di peringkat yang mana? Cuba ingat semula berapa umur kamu dan di mana kamu berada di peringkat yang mana. Adakah kamu di peringkat bayi, ataupun kamu di peringkat kanak-kanak, ataupun kamu telah berada di peringkat remaja. Kalau Dahlia ni ada yang remaja, ada yang Fikirkan. kanak-kanak. Siapa ya? Kalau Soalnya yang murid-murid, 12 tahun, ciri-ciri di peringkat bayi. Bayi ni kan comel, jadi saiz badannya sangat kecil. Bayi juga suka bermain. Bayi juga ciri-ciri akan ya. mula tumbuh gigi susu. Pada peringkat ini, bayi amat suka bermain dan sifat manjanya amat ketara. Kamu masa bayi mesti sangat manja dan suka bermain, betul kan? Siapa ingat yang masih Seterusnya, ingat keadaan peringkat dia waktu peringkat bayi? kanak-kanak. Di peringkat kanak-kanak, saiz badan kanak-kanak lebih besar daripada bayi. Gigi susu yang ada juga sudah mula gugur. Dan daya ingatan kanak-kanak akan semakin kuat berbanding semasa mereka bayi. Jadi, murid-murid, adakah gigi kamu sudah mula gugur? Maknanya kamu sudah berada di peringkat Lagi ke kanak-kanak. masih bergigi susu? Rasanya kalau Seterusnya di peringkat remaja, kalau apa hilang gigi tu habis, bentuk badan tak bergigi mula lah berubah. Remaja juga mula memikirkan penampilan diri. Amirul Nak cantik, nak sengaja handsome. sekali masuk tandas tapi tak handsome pun. Peringkat remaja juga, mereka sudah mahu mencuba perkara yang baru. Mereka lebih sukakan cabaran. Itu ciri-ciri di peringkat remaja. Seterusnya, di peringkat dewasa pula, hormon pertumbuhan tidak dihasilkan lagi. Maknanya, di peringkat dewasa, seseorang itu sudah tidak boleh semakin meninggi Macam cikgu lah, ataupun semakin membesar kerana hormon pertumbuhan sudah tidak dihasilkan. Kalau ada dengar iklan-iklan ubat tinggi tu, apa lagi? Orang dewasa sudah berfikir matang dan berpendirian tetap. Dan orang dewasa juga sudah memiliki daya fikir yang cepat. Jadi murid-murid, soalan cikgu, nyatakan peringkat-peringkat pertumbuhan manusia berdasarkan gambar di bawah. Yang pertama tu apa? Apakah peringkat ini? Itu bayi. Ya, peringkat bayi. Seterusnya, peringkat di sini pula. Apakah peringkat berdasarkan gambar ini? Ya, peringkat kanak-kanak. Tadi kan kalau ingat balik, seterusnya, gambar ini. Cikgu pause. Kalau kita ingat balik, dia sebut kanak-kanak ni berapa? 7 kalau tak silap. 7 ke 12 tahun sebagai kanak-kanak. Tapi sebenarnya ini lebih perempuan lah selalunya. Kalau yang perempuan ni, dia akan kadang tu lebih awal. Macam mana tu, perempuan tahulah. Kalau yang perempuan dia tahu macam mana. Kadang tu lelaki pun sama. Dia awal matang dia. Awal matang daripada dia duduk dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun. Tapi sebenarnya kalau ikut
fizikal sebenarnya dia dah dewasa. Tumbasaran tu dia dah masuk peringkat dewasa. Perempuan tu kadang tu 9 tahun. 9 tahun pun dia dah matang. Sebab tu ada kisah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkahwin dengan siapa, Aisyah kalau tak silap, yang berumur 9 tahun waktu tu. Tapi 9 tahun waktu tu adalah umur yang matang. Matang bagaimana tu wallahu alam, sebab kita bukan hidup di zaman itu. Kalau zaman dulu tu kahwin muda ni orang cakap perkara biasa. Tapi kita tak tahu macam mana, sebab kita hanya daripada penceritaan sahabat dan diturun-turun sampailah ustaz-ustaz sekarang bercerita. Kita hanya mendengar cerita. Bagaimana keadaannya kita tak tahu, yang keadaan sebenarnya kita tak tahu. Ini menunjukkan ia berada di peringkat peringkat remaja. Remaja. Dan akhir sekali tentulah berada di peringkat dewasa. Boleh, soalan seterusnya, boleh tak kamu tentukan peringkat-peringkat pertumbuhan manusia berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan di bawah? Pertamanya, bentuk badan mula berubah. Agak-agak kamu ini di peringkat mana ya? Kalau bentuk badan. Ya, bentuk badan mula berubah adalah peringkat remaja. Tengok buku teks ada. Kemudiannya, gigi susu mulai gugur. Bekanak. Bila gigi susu mulai gugur, mulai tanggal, itu maknanya peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak. Hormon pertumbuhan tidak dihasilkan lagi. Dewasa, macam cikgu ni. Jadi itu di peringkat mana ya? Ya, itu adalah peringkat dewasa. Dan yang terakhir, gigi susu mulai tumbuh. Sudah tentu itu adalah peringkat bayi. Jadi murid-murid, kita imbas kembali peringkat-peringkat pertumbuhan manusia yang telah kamu pelajari. Pertamanya, peringkat bayi. Kemudian, peringkat kanak-kanak. Seterusnya, peringkat remaja. Dan yang terakhir adalah peringkat dewasa. Murid-murid, cuba kamu fikirkan sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, apakah makanan yang diperlukan pada setiap peringkat pertumbuhan manusia ini? Ini soalan dia. Cuba fikirkan apakah makanan yang diperlukan pada setiap peringkat pertumbuhan manusia ini. Fikirlah. Tadi apa? Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Fikirlah apa yang perlu dengan peringkat ni. Cikgu tak nak jawapan, kamu fikir. Tanya mak, tanya kakak. Kalau yang ada kakak, tanya kakak. Yang ada abang, tanya abang. Hanya untuk diri kamu. Tak perlu nak kongsi dengan cikgu ataupun hanya perlu fikir je. Peringkat bayi, pada peringkat kanak-kanak, pada peringkat remaja dan pada peringkat dewasa. Cuba fikirkan, apakah makanan yang diperlukan pada setiap peringkat tersebut? Fikirkan ya murid-murid, kita akan pelajari perkara tersebut pada kelas akan datang. Itu saja. Jumpa lagi. Bye. Baiklah. Selesai penyampaian daripada cikgu tadi tu. Jadi creepy banget, guys. Apa tuh? Apa tuh? Allah. Video Indul pula. Selesai dah penyampaian daripada cikgu tadi tu. Cikgu Arif. Terima kasih kepada dia atas kupasan tentang
tajuk peringkat pembesaran manusia tu tadi. Alhamdulillah, semua faham kan? Okey. Seterusnya, latihan untuk kamu di rumah. Apa yang perlu kamu buat di rumah? Apa yang perlu? Okey, sekejap. Cikgu cari. Cikgu dah siapkan. Okey. Ni di sini. Okey, ni dia. Alright. Nampak tu. Buka buku aktiviti kamu. Yang pertama adalah muka surat 1. Tengok. Ni latihan dia. Baca dan tuliskan. Apa soalan dia? Apa dia punya tu? Tulis nombor mengikut peringkat pembesaran manusia pada ruang jawapan yang disediakan. Dia ada 4 tadi kan, peringkat apa? Pembesaran manusia. Jadi tulis 1 sampai 4. Dekat ni tempat bulat ni. Nombor 1 kat mana, nombor 2 kat mana, nombor 3 kat mana, dan nombor 4 kat mana. Okey, seterusnya. Ni soalan kerja kedua kamu. Apa tajuk dia? Teliti maklumat tentang tinggi dan berat Aiman. Ni bukan Aiman Aiman tu ya, Aiman Kubota, bukan. Aiman ni nama watak dalam gambar ni, nama dia Aiman. Semasa berumur 11 dan 12 tahun. Kemudian jawab soalan berikut. Ni. Teliti maklumat dia di mana? Ni maklumat dia. Tu. Lepas tu dah selesai. Tengok, faham maklumat tu? Jawab 2 soalan ni. Soalan 1 tu, tulis kesimpulan kamu berdasarkan maklumat di atas. Kesimpulan apa? Tengok apa yang berubah. Tengok. Data yang pertama tentang umur. Nampak? Umur 11 dengan 12 tahun. Apa yang berubah? Tengok. Tinggi, berat. Tengok, ada berubah tak? Kalau ada berubah, tulislah. Tulis kat bawah tu kesimpulan. Lepas tu, soalan kedua tu apa? Pembesaran. Ni, kedua. Pembesaran manusia boleh diukur melalui pertambahan apa? Tempat kosong dan semua ni ada, semua soalan, 2 soalan ni semuanya ada jawapannya di sini. Kena fikir. Okey, dah. Okey, faham ya? Itu tugasan. Tugasan untuk kali ni mudah je dan rasanya senang sangat kot. Cikgu tak dapat nak beri tugasan yang lebih sebab cikgu tertinggal buku teks di sekolah. Cikgu tak sempat ambil. Dah malam, bila cikgu nak mula buat video ni baru perasan, buku teks tak ada. Tak apa, buat je tu yang dulu 2 tu. Baiklah. Okey. Dah. Okey. Cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Semuanya dah faham kan apa yang nak dibuat? Kalau boleh jangan skip lah video tu. Tengok daripada mula sampai habis. Kamu akan faham. Baiklah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.